RM200 e-tunai e-belia Rahmah bilakah akan boleh mula ditebus? Okey, seperti yang telah pun diumumkan Perdana Menteri sewaktu pengumuman untuk pembayaran bagi sumbangan tunai Rahmah 2023, pembayaran fasa ketiga yang mana akan dilakukan berkemungkinan besar pada minggu ketiga bulan Jun sebelum Hari Raya Aidiladha. Jadi sama juga sebenarnya untuk e-tunai e-belia Rahmah ini, di mana penebusan akan boleh mulai dilakukan pada minggu ketiga bulan Jun 2023 ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Herwan AB. Okay guys, kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. Thank you guys. E-tunai e-belia Rahmah RM200 yang mana pada tahun ini dibayar kepada mereka-mereka yang berkelayakan, bukan dibayar secara tunai tetapi dapat ditebus dalam platform e-wallet yang tertentu yang bakal disenaraikan. Jadi persoalannya sebelum ini banyak spekulasi timbul berkaitan dengan bila boleh mula tebus, ada yang mengatakan April dan sebagainya. Tetapi sebelum ini Perdana Menteri telah mengumumkan pada bulan Jun 2023 dan baru-baru ini sewaktu pengumuman pembayaran untuk fasa ketiga sumbangan tunai Rahmah 2023, beliau juga telah mengumumkan berkaitan dengan e-tunai e-belia Rahmah ini, di mana bakal ataupun boleh mula ditebus bermula daripada minggu ketiga bulan Jun 2023 ini, lebih kurang sama seperti pembayaran untuk STR 2023. Kerana kita harus maklum bahawa belia-belia yang menerima e-tunai e-belia Rahmah ini tidak layak sebenarnya untuk menerima bagi sumbangan tunai Rahmah 2023 kerana mereka dikategorikan sebagai pelajar ataupun masih lagi di bawah umur 21 tahun. Jadi mereka ini hanya layak untuk menebus e-tunai e-belia Rahmah RM200 ini sahaja. Bagi mereka yang masih lagi tidak mengetahui, penerima-penerima adalah warga negara Malaysia mencapai umur 18 ke 20 tahun, kecuali bagi mereka-mereka yang belajar sepenuh masa di institusi pengajian tinggi, sama ada swasta ataupun awam. Jadi untuk mereka yang masih lagi belajar di IPT ini tiada had umur untuk mereka. Katakanlah mereka berumur 40 tahun tetapi mereka adalah pelajar sepenuh masa, mereka ini masih lagi layak untuk menebus e-tunai e-belia Rahmah ini. Okey, untuk pengetahuan semua, seperti tahun-tahun sebelum ini, penebusan boleh dilakukan di beberapa platform e-wallet seperti di Touch and Go, GrabPay, Boost dan sebagainya. Untuk tahun ini masih lagi belum diperincikan dengan jelas di platform manakah penebusan ini boleh dilakukan. Jadi dari semasa ke semasa apabila info telah pun dikeluarkan, admin akan war-warkan juga untuk pengetahuan semua. Dan seperti tahun-tahun sebelum ini, penggunaan wang yang telah pun ditebus itu hanya boleh dilakukan secara offline di kedai-kedai yang menerima pembayaran secara e-wallet. Bermakna sebagai contoh, katakanlah anda nak membeli top up secara online, tidak boleh dilakukan menerusi platform ini setelah menebus RM200 itu. Ini adalah contoh seperti tahun lepas. Jika konsep ataupun metod dan kaedah yang diguna pakai pada tahun lepas diguna pakai lagi pada tahun ini, bermakna konsep yang sama bakal berlaku. Seperti yang diberitahu sebentar tadi, boleh digunakan secara offline di kedai-kedai yang terlibat yang menerima pembayaran secara e-wallet ini. Jadi ini bermakna sebagai contoh, katakanlah anda pergi ke supermarket A. Supermarket A ini menerima pembayaran secara GrabPay sebagai contohnya, dan anda telah pun menebus RM200 tadi ke dalam GrabPay e-wallet anda. Jadi apabila anda membuat pembelian barang di kedai ataupun di supermarket yang dinyatakan sebentar tadi, dan jika supermarket ini menerima pembayaran secara GrabPay, bermakna anda boleh menggunakan RM200 yang anda telah tebus dalam e-wallet GrabPay anda ini untuk membuat pembayaran sewaktu melakukan pembelian di supermarket tersebut. Jadi itu adalah konsepnya yang kebiasaannya diguna pakai. Cuma tahun ini masih lagi tidak pasti sama ada konsep yang sama akan diguna pakai ataupun akan diubah sedikit, boleh juga membuat pembelian secara dalam talian dan sebagainya. Jadi guys, itu tadi sedikit sebanyak perkongsian di dalam video pada kali ini. Jika anda ada sebarang komen, sebarang pertanyaan, anda boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Dan kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. InsyaAllah kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum.